Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustaz harap anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini bersama saya Ustaz Muhammad Amirul Hanif bin Abdul Rahman di dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain pada kali ini. Insya-Allah kita akan mempelajari mata pelajaran ibadah bagi tahun 2. Tajuk yang pertama iaitu bab najis. Diharapkan anak-anak bersedia untuk kita memulakan pelajaran. Okey. Sebelum kita meneruskan pembelajaran, Ustaz ingin terangkan terlebih dahulu apakah tujuan pembelajaran kita kali ini di bawah tajuk atau bab najis. Okey. Murid-murid akan dapat apa? Yang pertama, murid-murid akan dapat menyatakan pengertian najis. Seterusnya, yang kedua, murid-murid akan mengenal pasti benda-benda najis dan benda-benda bukan najis. Seterusnya, yang ketiga, murid-murid akan mengetahui jenis-jenis najis dan cara menyucikan najis mengikut jenis. Yang terakhir, murid-murid akan dapat menjelaskan hikmah bersuci daripada najis. Baiklah anak-anak, untuk peringkat permulaan ini, apa yang kita akan belajar? Sekarang mari kita lihat apa itu pengertian najis. Dari segi bahasa, syara' serta contohnya. Pengertian najis. Pengertian najis dari segi bahasa ialah benda-benda yang kotor. Najis pada syara' ialah benda-benda yang kotor dan yang boleh membatalkan solat. Contohnya seperti muntah, air kencing, darah, nanah dan lain-lain. Okey. Sebelum itu, anak-anak, kita perhatikan dahulu sedikit sebanyak benda-benda najis dan benda-benda bukan najis. Di sini Ustaz akan ditunjukkan antara sebahagian
contoh benda kotor dan najis, dan juga benda kotor tetapi bukan najis. Contoh yang pertama ialah apa itu? Anjing. Yang kedua, cuba anak-anak baca. Air kencing kanak-kanak lelaki. Yang ketiga pula ialah sampah. Dan yang keempat ialah muntah. Okey anak-anak. Di antara contoh-contoh ini, anak-anak boleh beza tak yang mana benda najis dan yang mana benda bukan najis? Masuk. Murid-murid faham tak bila tengok gambar yang Ustaz tunjuk tadi? Okey. Kalau macam tu, Ustaz akan tanya. Kenapa ya? Ia dipanggil benda-benda najis. Ia dipanggil najis oleh kerana ia benda-benda kotor yang boleh membatalkan. Batalkan apa? Membatalkan solat fardu 5 waktu serta tawaf. Manakala benda-benda bukan najis pula adalah benda yang kotor tetapi tidak membatalkan solat serta tawaf. Okey. Baiklah murid-murid semua. Mari kita lihat pula apa itu contoh benda-benda najis. Ustaz akan tunjuk beberapa contoh benda-benda yang dikira sebagai najis. Okey. Yang pertama ialah anjing dan babi. Anjing dan babi. Yang kedua pula bangkai. Bangkai. Yang ketiga tahi manusia atau tahi binatang. Tahi manusia atau tahi binatang. Seterusnya, yang keempat, air kencing manusia. Air kencing binatang. Air kencing manusia atau air kencing binatang. Yang kelima pula ialah arak. Arak. Yang keenam adalah darah. Darah. Dan yang terakhir sekali ialah nanah. Nanah. Ustaz harap murid-murid dapat mengenal serta mengingati contoh-contoh tersebut.
Okey, murid-murid sekalian. Jika tadi anak-anak ataupun murid-murid semua dapat mengenal dan mengingati contoh benda-benda yang dikira sebagai najis. Okey, sekarang kita akan belajar dan mengenal serta mengingati contoh-contoh benda bukan najis. Okey, yang pertama ialah hingus. Hingus. Seterusnya, peluh. Peluh. Yang ketiga pula ialah tahi mata. Tahi mata. Yang keempat, tanah lumpur. Tanah lumpur. Anak-anak rasa cukup tak dengan 4 sahaja contoh yang Ustaz bagi? Okey. Sini Ustaz akan bagi tahu lagi beberapa contoh lain benda-benda yang dikira bukan najis. Yang pertama, tahi hidung. Tahi hidung. Yang kedua, tahi telinga. Tahi telinga. Yang ketiga, air liur. Air liur. Yang keempat, kahak. Kahak. Yang kelima, kotoran minyak. Kotoran minyak. Dan akhir sekali, yang keenam adalah daki. Daki. Ustaz harap murid-murid dapat membezakan benda-benda najis dan benda-benda bukan najis. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Seterusnya, kita akan cuba menghayati, mengingati apa yang telah kita belajar tadi. Yang pertama, setiap benda-benda najis haram dimakan dan diminum. Setiap benda-benda najis haram dimakan dan diminum. Sesungguhnya syaitan suka kepada tempat yang kotor dan bernajis. Sesungguhnya syaitan suka kepada tempat yang kotor dan bernajis. Okey, baiklah. Sebelum kita masuk ke bahagian seterusnya, adakah anak-anak sudah betul-betul faham dan tahu berkaitan maksud najis dan mengenal benda-benda najis dan bukan najis? Sudah kenal? Bagus anak-anak. Sekarang jom kita masuk pula kepada pelajaran seterusnya ataupun tajuk seterusnya di dalam bab najis, iaitu jenis-jenis atau
bahagian-bahagian najis. Okey, anak-anak. Sekarang kita masuk pula kepada jenis-jenis najis. Bahagian-bahagian najis pula terbahagi kepada 3 bahagian. Apa ya bahagian-bahagian najis ni? Okey, jom kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah jenis yang pertama ataupun bahagian yang pertama ialah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah iaitu najis ringan. Najis yang ringan. Yang kedua ialah najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Najis pertengahan ataupun najis sederhana. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah najis mughallazah. Najis mughallazah iaitu najis yang paling berat. Okeylah murid-murid sekalian. Najis yang pertama ialah najis mukhaffafah. Najis paling ringan. Murid-murid boleh tak sebut bersama dengan ustaz? Cuba sebut najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni ialah air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur bawah 2 tahun dan hanya minum susu ibu sahaja. Ini bermakna baby tersebut ataupun kanak-kanak tersebut hanya minum susu ibunya sahaja. Tak boleh makan apa-apa lagi tahu. Kalau baby tu dah makan nasi ke, nestum ke dan lain-lain makanan, dah tak boleh dikira najis mukhaffafah. Ataupun baby tersebut dah berumur lebih dari 2 tahun. 2 tahun, 3 tahun ke atas. Tak boleh dikira sebagai najis mukhaffafah lagi. Yang kedua pula ialah najis mutawassithah. Sebut bersama-sama dengan ustaz ya, anak-anak. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Iaitu najis selain dari mukhaffafah dan mughallazah seperti darah, nanah, arak, bangkai dan lain-lain. Okey, yang seterusnya dan yang terakhir di dalam bahagian najis pula ialah najis mughallazah. Sebut sama-sama dengan ustaz. Najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah?
Najis mughallazah ialah najis berat, iaitu anjing dan babi serta keturunannya serta benda yang terdapat pada keduanya seperti daging dan bulunya. Ini termasuklah anak-anak dia. Jika tersentuh dengan kita kena cepat-cepat menyucikan dia. Ups, menyucikan? Macam mana tu ya? Kejap lagi kita akan belajar cara-cara menyucikan najis pula. Tunggu. Okey, baiklah murid-murid sekalian. Jom kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini dalam mata pelajaran ibadah tahun 2. Tajuk yang seterusnya ialah cara menyucikan najis. Cara menyucikan najis mukhaffafah. Cara-cara menyucikan najis mukhaffafah ialah: yang pertama, kita mestilah lap pada tempat yang terkena najis. Yang kedua, percikkan air bersih di atasnya. Kemudian, bolehlah kita lap sehingga kering. Senang sahaja untuk cara menyucikan najis mukhaffafah. Okey, jika murid-murid sudah mengetahui cara-cara menyucikan najis mukhaffafah, baiklah. Jom kita mempelajari cara-cara menyucikan najis mutawassithah. Cara-cara menyucikan najis mutawassithah ialah: yang pertama, hilangkan ain najis. Tengok gambar. Yang kedua, basuh dengan menggunakan air mutlak hingga hilang warna dia, bau dan rasa najis tersebut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahniah kepada murid-murid kerana sudah berjaya mempelajari dan berjaya mengingati cara-cara menyucikan najis mukhaffafah dan najis mutawassithah. Baiklah. Sekarang marilah kita mempelajari cara-cara yang terakhir, iaitu cara-cara menyucikan najis yang paling berat, najis mughallazah. Cara-cara menyucikan najis mughallazah pula ialah: yang pertama, sebaik-baiknya basuh sehingga 7 kali. Macam mana tu? Okey. Macam ni. Hilangkan najis itu dengan berhati-hati. Seterusnya, basuh 1 kali dengan air bercampur tanah ataupun lumpur. Basuh 6 kali dengan air mutlak. Seterusnya, pastikan air basuhan itu tidak terkena pakaian atau tubuh badan kita. Hati-hati kalau nak menyucikan najis mughallazah. Diyakini bersih sehingga hilang warna, bau dan rasa. Ustaz rasa kita ada tertinggal satu jenis najis lagi. Apa najis yang dimaafkan. Apa tu?
Yang pertama, najis yang dimaafkan ialah najis yang tidak perlu dibasuh dan dicuci. Contoh najis yang dimaafkan ialah darah nyamuk yang sedikit, bangkai serangga, debu atau lumpur, dan darah atau nanah yang sedikit. Baiklah murid-murid sekalian. Murid-murid boleh faham tak pembelajaran kita setakat ini? Jika sudah faham, jom kita ke bahagian yang terakhir, iaitu hikmah bersuci daripada najis. Antara hikmah-hikmah yang kita akan dapat perolehi daripada bersuci dari najis ialah yang pertama, ibadah akan diterima oleh Allah SWT. Seterusnya, yang kedua, mendapat pahala yang berlipat kali ganda. Seterusnya, yang ketiga, badan menjadi sihat dan cergas dan bersih. Seterusnya, yang keempat, disukai rakan dan orang lain. Yang kelima, dikasihi atau disayangi oleh Allah SWT. Dan yang keenam, cergas rohani dan jasmani. Ketujuh, hidup sentiasa harmoni. Yang ke-8, dapat menghindari daripada penyakit. Dan yang ke-9 pula ialah dapat belajar dengan selesa. Dan yang terakhir dalam hikmah bersuci daripada najis ialah dihormati oleh masyarakat atau jiran. Kenapa semua orang tepuk tangan? Peliklah Ustaz. Oh, semoga bermanfaat semua. Alhamdulillah, setakat ini dulu daripada Ustaz di atas perkongsian dan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadda wajada.